feeling of where it came will always stay the same. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, perkataan sentimen boleh didefinisikan sebagai pandangan atau pendapat tentang sesuatu. Sentimen ini melibatkan emosi, sikap dan persepsi atau tanggapan yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah dan pengalaman bersama. Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Nur Hajirah Farhana Nur Hadi, etnik membawa maksud kepada kumpulan manusia yang berkongsi sifat-sifat fizikal atau budaya tertentu yang membezakan mereka dari kumpulan lain. Tidak dapat disangkal bahawa wujudnya sensitiviti antara agama dan kaum yang semakin membara hari demi hari. Rakyat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian diversiti dari segi agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian sepatutnya hidup tanpa perselisihan dan kesalahfahaman untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Punca utama yang menyumbang kepada sentimen etnik disebabkan terdapat ahli politik yang menggunakan taktik politik perkauman bagi meraih undi dan sokongan. Hal ini berlaku apabila ahli politik menggunakan dan mengeksploitasi isu berkaitan kaum dan agama atas kepentingan parti politik sendiri. Sebagai contoh, ucapan yang disampaikan oleh seorang pemimpin parti politik yang berbunyi, tanpa parti politik ini, kaum kita akan hilang kuasa, hilang maruah dan hilang segala-galanya. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai taktik untuk meraih sebahagian etnik agar mengundi parti tersebut. Mereka beranggapan dengan mengundi parti itu mereka akan mendapat perlindungan dan bantuan yang lebih daripada kerajaan. Walhal ianya hanya akan mewujudkan sikap perkauman yang tebal dalam diri pemimpin dan penyokongnya. Bagi mengatasi masalah ini, pihak berkuasa harus memastikan tindakan dikenakan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan tanpa mengira kedudukan mereka. Menurut Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Datuk T. Lian Ke, mana-mana individu yang sengaja mencetus atau mengeluarkan kenyataan yang mengganggu gugat perpaduan dan mengancam keharmonian rakyat boleh didakwa di bawah Akta Sedia Ada, termasuk Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Subseksyen 41 Akta Hasutan 1948. Media sangat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Perkara ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertukar maklumat. Dari sudut positif, ia boleh membantu memupuk perpaduan dan menyebarkan pemikiran yang inklusif. Namun, jika ia disalahgunakan, ia juga boleh menjadi ancaman kepada masyarakat seperti jenayah cyber, provokasi, fitnah dan sebagainya. Persepsi masyarakat terhadap kumpulan etnik tertentu boleh dipengaruhi oleh cara berita disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, apabila media menyiarkan konflik antara kaum tanpa memberikan konteks yang betul dan jelas, ia boleh memupuk stereotip yang tidak baik dan memperburuk perasaan etnik. Penyampaian yang tidak adil atau berat sebelah boleh mencetuskan permusuhan antara kaum. Oleh itu, pihak media harus lebih beretika apabila melaporkan perkara sensitif. Tanggungjawab yang lebih besar terletak pada wartawan apabila mereka menulis atau menyampaikan berita untuk memastikan fakta disampaikan dengan jelas dan tidak mencetuskan ketegangan antara kaum. Peraturan kewartawanan yang lebih ketat boleh membantu memastikan laporan berita yang lebih objektif dan seimbang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita beralih ke faktor yang seterusnya, iaitu faktor daripada sudut institusi pendidikan, di mana sikap negatif guru ini adalah faktor yang boleh menjejaskan peranan guru itu sendiri sebagai ejen sosialisasi politik dalam membentuk perpaduan etnik di sekolah, malah sekaligus menjejaskan imej guru sebagai suri teladan kepada golongan muda. Berlakunya faktor ini kerana wujud sikap prejudis dalam kalangan guru daripada kumpulan etnik majoriti terhadap murid daripada kumpulan etnik yang minoriti. Sehubungan itu, sikap prejudis guru bukan sahaja akan mewujudkan jurang hubungan antara guru dan murid, malah mampu melebarkan lagi sempadan etnik dalam kalangan murid daripada kepelbagaian etnik di sekolah. Tetapi terdapat cara untuk mengatasi isu ini, iaitu dengan mengadakan latihan untuk guru-guru di Malaysia supaya ia dapat menekankan kepentingan kepelbagaian, toleransi dan juga saling menghormati antara kumpulan etnik
dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif di mana semua pelajar merasa diterima dan juga dihargai. Terusnya kita beralih ke bagaimana ia mempengaruhi usaha perpaduan kaum di Malaysia. Jadi di sini saya akan mengupas dan menghubung kaitkan faktor politik perkauman yang menggunakan taktik politik kaum bagi meraih undi maupun sokongan. Jadi, faktor politik perkauman mampu melahirkan satu stereotip ataupun persepsi negatif terhadap sesuatu kaum di Malaysia. Ini sebenarnya boleh mencetuskan ketegangan antara kaum, di mana sekaligus ia menjejaskan usaha untuk memperkukuhkan perpaduan dalam negara kita. Lebih parah lagi bila sentimen kaum ini berleluasa dalam kalangan generasi muda sekarang. Kesannya, matlamat untuk negara kita mencapai perpaduan akan menjadi lebih sukar. Bahkan ada kemungkinan juga yang kita mungkin tak akan capai perpaduan selagi mana sentimen sebegini terus dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, bagi membendung perkara ini, pada pendapat saya sendiri, kerajaan seharusnya memastikan undang-undang anti perkauman ditegakkan secara ketat. Sebagai contoh, mengenakan tindakan tegas terhadap individu atau mana-mana parti politik yang menggunakan retorik perkauman secara adil. Tak kisahlah parti politik itu sama ada ia pembangkang ataupun parti politik tersebut adalah parti komponen dalam kerajaan yang memerintah. Okey, seterusnya penyebaran maklumat yang negatif. Ia berkait dengan faktor pengaruh dari media sosial. Penyebaran berita palsu yang sering digunakan di media sosial boleh memburukkan imej kaum tertentu dan memupuk rasa kebencian antara kaum. Ini kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat yang tidak tepat dan berunsur provokasi. Sebagai contoh, terdapat beberapa insiden di mana berita palsu mengenai tindakan atau tingkah laku kaum tertentu telah viral di media sosial. Ini menyebabkan kemarahan dan ketidakpuashatian di kalangan kaum lain. Hal ini bukan sahaja mencetuskan ketegangan antara etnik, tetapi juga menggalakkan orang ramai untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan undang-undang negara, seperti protes atau serangan cyber terhadap kaum yang dituduh. Seterusnya, perbezaan jurang sosioekonomi dari segi faktor institusi pendidikan dan lokasi boleh memberi kesan kepada akses pendidikan yang berkualiti bagi kaum tertentu. Terutama di kawasan luar bandar, ia boleh menyebabkan pelajar dan ibu bapa di luar bandar merasa tidak adil kerana pelajar di bandar-bandar besar mempunyai akses yang lebih baik di sekolah kerana dilengkapi kemudahan yang canggih dan guru yang lebih berpengalaman. Sebagai contoh, antara kes yang dilaporkan ialah sebuah keluarga di negeri Sabah yang terpaksa mendaki bukit selama 20 minit demi mencari sambungan internet yang stabil untuk mengikuti kelas dalam talian. Jadi masalah ini terjadi kerana masalah akses pendidikan yang kurang berkualiti dan kekurangan infrastruktur berbanding sekolah-sekolah di bandar dan vernacular. Jadi ini membantutkan usaha untuk menyatu padukan antara kaum terjejas. Kesimpulannya, sentimen etnik dalam masyarakat Malaysia memberi cabaran besar terhadap perpaduan kaum. Tetapi ia juga boleh menjadi peluang untuk membina hubungan yang lebih kukuh jika diurus dengan baik. Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian budaya berpotensi untuk menjadikan kepelbagaian ini sebagai sumber kekuatan jika setiap individu mengambil pendekatan yang positif. Perpaduan bukan hanya soal kerjasama antara kaum, ia memerlukan keberanian untuk melihat kepelbagaian sebagai sesuatu yang bernilai. Untuk mencapai visi ini, setiap individu harus berani mengatasi stereotip dan prejudis yang ada. Langkah pertama adalah dengan bertanya bagaimanakah saya dapat memahami perspektif kaum lain. Langkah-langkah kreatif seperti pameran seni dan program budaya dapat meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian. Media juga perlu berfungsi sebagai ejen perpaduan dengan mempromosikan pemahaman budaya melalui platform sosial media. Akhirnya, masa depan Malaysia yang harmonis bergantung kepada usaha kita bersama. Dengan pendekatan yang kreatif, Malaysia bukan sahaja boleh menghormati kepelbagaian tetapi juga menghidupkan amalan seharian, menjadikan perbezaan budaya sebagai asas untuk membina negara yang lebih bersatu.